Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syarul Kamar dalam rancangan Travel Out Backpackers musim yang baru di bumi Mesir. Jadi dekat bumi Mesir ni banyak sangat tempat-tempat yang menarik yang saya nak kongsikan dengan anda. Jadi teruskan menonton daripada episod 1 sampailah episod yang ke-13. Tak rugi. Okey, teruskan menonton Travel Out Backpackers. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, teruja rasa tak sabarnya, degap-degup hatiku berdebar. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, mengembara, mengenal budaya yang riah hatiku gembira. Okey, jom guys. Sekarang ni saya berada di Giza, terletak di Kairo, yang mana antara pusat pelancongan utama yang ada dekat Mesir ni. Jadi bila kita sebut pasal Mesir, semua orang tahu apa? Piramid. Yeah, betul, piramid. Jadi sekarang ni saya berada di Giza, dan dekat Giza ni terdapat 12 piramid. Ada 3 besar dan 9 yang kecil. Setiap satu yang besar tu mempunyai 3 piramid yang kecil. Kan pening kan? Okey, tak apa. Jadi sekarang ni saya nak bawa anda semua jom backers dekat rumah tu. Kita pusing, kita tengok kawasan yang ada dekat sekitar piramid ni. Jom. Kita mulakan penjelajah kita di Piramid Agung Giza yang merupakan salah satu daripada 7 keajaiban dunia yang tertua dan masih bertahan sehingga ke hari ini. Sebagai sebuah karya agung purba yang menjadi misteri, ia telah dibina dengan ketepatan yang sangat terperinci dan tidak mampu ditandingi dengan teknologi masa kini. Menurut analisis sejarah, Piramid Giza telah dibina antara tahun 2580 sebelum Masihi hingga ke 2560 sebelum Masihi oleh dinasti keempat Empire Mesir. Kalau tadi saya tunjuk korang piramid ni daripada jauh kan. Okey. Sekarang ni saya nak belanja pula. Pegang. Jadi saya bawa makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tu dia. Kan? Dah cakap kan nak pegang kan? Macam mana? Terbakar tak? Mestilah dia yang terbakar. Siapa je tak nak datang kat piramid ni, nak tengok sendiri. Selama ni kita duk tengok dekat buku-buku sekolah pasal piramid, dekat internet. Sekarang ni saya ada sendiri dekat depan piramid dan pegang. Nampak ni? Okey, jom Packers. Kalau korang nak tahu, piramid ini memiliki sekitar 2.3 juta blok batu yang setiap satunya mempunyai berat 2 hingga ke 30 tan. Bahkan ada beberapa blok yang beratnya lebih dari 50 tan. Boleh tak korang bayangkan betapa kuatnya orang yang mengangkat dan mengheret batu-batu itu? Mungkin sebab itulah ramai yang buat spekulasi gila menyatakan piramid ini dibangunkan oleh alien dan angkasa lepas. Pening lah. Macam mana dia boleh buat piramid ni? Bayang batu besar kot. Tengok ni, daripada sini bawa ke sini. Macam mana tak, sekarang ni saya kat sini. Tak, saya nak kena fikir ke anda yang nak kena fikir ni? Anda lah fikir. Macam mana dia buat ni Okey, jadi kita lupakan dulu pasal macam mana orang zaman dulu bina piramid ni. Sekarang ni saya nak ceritakan yang kalau jom Packers sampai dekat sini, korang boleh nampak bukan satu, tapi ada 3 piramid yang memang dibina berdekatan antara satu sama lain. Jadi korang jangan keliru pula cakap mana satu piramid Giza ni, sebab ketiga-tiganya adalah piramid Giza. Masing-masing ada nama sendiri tau, iaitu Khufu, Khafre dan Menkaure. Macam mana dapat nama Giza tu? Sebab ianya terletak di kompleks Giza Necropolis. Sekarang ni saya bersama adik comel ni. Saya jumpa dekat sini. Dia tegur saya, dia nak masuk kamera. Say hi. Yeah. Sekarang ni dekat belakang kita. Look. Inilah piramid yang paling besar sekali yang ada dekat kawasan Giza ni. Tadi ada 12 kan. Jadi ini yang paling besar sekali. Betul?
Okey. Sana, jom. Yang korang tengah tengok ni adalah piramid Khufu atau dikenali dengan nama Piramid Cheops yang merupakan piramid Mesir terbesar dengan ketinggian sebanyak 146.40 meter. Ketiga-tiga buah piramid ini tersusun sejajar dengan gugusan bintang Orion yang dikaitkan dengan dewa Osiris, iaitu dewa kelahiran dan akhirat. Dan melihat binaan piramid ini mengingatkan saya pada seangkuh mana pun manusia itu, dia takkan boleh melawan Allah Azza wa Jalla. Mau tak angkuh sampai dia mengaku dia Tuhan kot. Iblis yang dengar pengakuan Firaun bahawa dialah Tuhan terus jatuh pengsan sebab takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa benda? Asal? Tak ada dialog. Director tak bagi dialog. Director kata dia suruh anda semua layan je view Cairo ni. Saya nak pergi jumpa director sekejap. Iblis sendiri pun naik hairan dengan Firaun ni. Sebab Iblis yang dilaknat sendiri tak berani nak mengaku Tuhan. Itulah manusia kan. Jadi jom Packers, ibrahlah ke piramid ini dengan niat untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya hebat Firaun bina piramid ni, okey? Nampak tu kepala tu. Tu. Korang nak tahu tak apa nama binaan tu? Okey, jom Packers. Selama ni saya duk tengok patung batu ni dekat Sunway Pyramid tu, tengok saja mungkin ni adalah satu macam menandakan Mesir. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik patung batu ni. Kenapa kepalanya manusia dan badannya singa? Ini adalah satu simbolik untuk manusia masa itulah. Sebab yelah kalau ikut secara logik akal sekarang ni tak logik manusia nak buat piramid dan angkat batu besar-besar macam tu kan. Jadi kepala manusia itu dianggap sebagai manusia dan badan singa itu dianggap sebagai kekuatan manusia pada zaman itu. Jadi baru sekaranglah saya tahu kenapa kepala manusia dan badannya singa. Kalau dah sampai dekat piramid ni, mestilah rasa tak lengkap kalau tak naik unta kan. Kos untuk sewa unta kelilingi kompleks piramid Giza ini berbeza-beza. Selalunya dalam 150 Egyptian pound, lebih kurang dalam RM37 duit kita. Yang mudah adalah korang ambil siap-siap pakej masuk kompleks piramid dengan naik unta semua ni. Okey, kawan-kawan, jom Packers. Sekarang ni, hari ni adalah hari cuti. Jadi ramailah pelancong daripada luar. Pelancong tempatan pun ramai juga atas sini, nampak. Boleh nampak sekarang ni. Jadi kalau anda datang waktu cuti, datang kat sini waktu cuti, kenalah berhati-hati. Takut-takut apa ada pickpocket ke, kena berhati-hati. Dan satu lagi tips daripada saya, dekat sini kalau anda datang, ramai akan offer untuk naik kuda ataupun unta tau. Kena pandai pilih. Sebab kadang-kadang diorang ni dia tipu harga semua kan. Benda boleh dapat murah dan letak mahal kan. Kena pandai pilih, kena berhati-hati time tu. Alright, itu tips daripada saya. Jom Packers yang tak gayat, korang boleh panjat piramid Giza ni tau. Tapi saya nak ingatkanlah, kenalah pandai memanjat sebab tak ada handrail atau besi pemegang tangan untuk panjat naik ke atas tu. Dengan bongkah batu yang agak besar, jadi agak susah lah nak panjat. Tapi rugilah kalau tak panjat kan. Dan kalau jom Packers nak masuk tengok dalam piramid ni, boleh. Korang kena masuk melalui Robbers Tunnel. Tapi kena bayar harga tiket berasingan. Dan tak termasuk harga tiket masuk ke Giza Pyramid Complex ni tadi. Harganya lebih kurang dalam 140 Egyptian pound atau dalam Malaysia dalam RM35. Tapi ada had bilangan pengunjung yang dibenarkan masuk ke dalam piramid ini. Cuma dalam 100 orang je yang pada setiap hari. Sini rupa dalam dia. Makin ke bawah, makin kuranglah udara kan. Kalau korang nak tahu, pintu yang dikenali sebagai Robbers Tunnel ini telah dibuat oleh pekerja Gubernur Arab Kahirah pada abad ke-9 yang dikenali sebagai Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun memutuskan untuk melihat sendiri apa yang ada di dalam piramid besar ini kerana pintu masuk piramid ini disembunyikan dan lokasinya tidak diketahui.
para pekerjanya mula menggali terowong melalui blok batu kapur dan teras utama dengan tukul dan pahat. Gali punya gali, diorang dah sebabkan gegaran besar dan terjumpalah pintu masuk ni. Sebab itulah dipanggil Robbers Tunnel, sebab mereka jumpa macam perompak. Tengah. Dalam tu tak ada udara. Pancit lah. Dah lah tak fit. Siapa yang ada masalah pernafasan ke, asma ke, apa-apa yang melibatkan tentang pernafasan ni, kenalah check dulu. Jangan nak main masuk. Kalau tak, sebab jalan dia kecil tau. Apa-apa jadi susah nak naik. Jadi kena check dulu. Inilah lokasi yang kita tunggu-tunggu dekat bumi Mesir ni. Di mana? Piramid Giza. Yang mana Piramid Giza ni adalah antara 7 keajaiban dunia dan menjadi tapak warisan dunia UNESCO. Dan dekat sini kalau jom pakai nak datang akan dikenakan tiket dengan berharga 200, okay kan? Dengan berharga 200 Egyptian pounds. Macam sekarang ni tengok. Ini tengah time cuti, ramai sangat orang kat sini. Jadi saya pun rasa dikelilingi oleh orang-orang Arab. Nampak? Okey, jom Bakers. Sekarang ni saya berada di kawasan yang namanya adalah Panorama. Kenapa? Sebab dekat sini memang akan ramai pelancong datang untuk bergambar. Yang macam kita tahu dekat media sosial, dekat internet semua yang selalu bergambar. Bercedilah. Kat sini kalau datang memang akan nampak macam-macam perangai yang ada, macam-macam skill, macam-macam cara diorang ambil gambar. Sekarang ni giliran saya pula. Ingat saya tak ada ke? Okey, check tengok. Okey, tak kena. Tak kena ke? Nampak? Ni macam inilah cara diorang selalu ambil gambar. Letak tangan kat sini. Macam tu lah cara dia orang kalau nak ambil gambar dekat sini. Dengan saya pun terlibat sekali. Nak dapatkan gambar yang lebih gempak, kenalah dia prop. Prop terbaik semestinya unta lah kan. Tapi korang jangan risau pasal unta-unta dekat sini. Setakat yang saya tengok, semuanya sehat dan terjaga. Tak adalah isu unta kena dera ke apa ke macam gajah-gajah dekat Thailand tu. Jadi, korang boleh naik unta dekat sini dengan hati yang tenang. Dan tahu yang setiap sen korang bayar tu berbaloi serta membantu ekonomi para peniaga sekeliling piramid ini. Tapi memang sakit punggung lah naik unta ni. Siapa pun dah naik tahulah kan. Peluang saya, pengalaman saya dekat Giza ni, dekat piramid Giza ni, kat sini akan ada ramai orang bawa unta dan offer untuk naik unta pusing sekitar ni. Konon-konon macam nak rasa macam zaman dulu lah. Jadi macam saya naik sekarang ni. Ini pengalaman yang saya takkan dapat lupakan sampai bila-bila. Nabi kita, orang-orang dulu pergi berhijrah, pergi berdagang, naik unta. Jadi sekarang ni saya rasa sendiri pengalaman tu yang real je, yang real. Kat padang pasir ni dekat piramid, nampak piramid. Piramid bukan sandwich piramid ni dah. Ini piramid betul. Jangan lupa untuk menyaksikan Travelog Backpackers. Aiwa. Syukran. Good man. Assalamualaikum, salam sejahtera Jom Bakers. Sekarang saya nak bawa Jom Bakers pergi ke satu museum yang mana terletak di Cairo ni. Diberi nama sebagai Museum Tahrir. Di mana dekat dalam museum ni nanti saya akan bawa Jom Bakers semua. Kita pergi tengok macam mana jasad Firaun zaman dulu. Dan ada Firaun Ramzi juga dikatakan dekat dalam ni. Jadi saya tak sabar nak kongsi dengan Jom Bakers. Stay tune, okay?
Hai Jovikas, sekarang ni saya berada di dalam Museum El Tahrir, yang mana museum ni terletak dekat Cairo. Dan di dalam museum ni terdapat barang-barang peninggalan Firaun, zaman-zaman Firaun, dan semuanya asli. Dan ada banyak, ada dengar cerita dekat dalam ni ada juga jenazah ataupun jasad Firaun Ramses II yang zaman Nabi Musa tu. Tapi tu dekat tingkat atas lah. Kalau Jovikas boleh nampak dekat belakang saya ni, ini dekat bahagian bawah, dan dia besar. Okey, dia besar. Dibina pada tahun 1901 oleh syarikat pembinaan Itali Garozzo Zaffarani dengan reka bentuk unik ilham dari pereka bangunan Perancis bernama Marcel Dognon. Bangunan ini adalah salah satu muzium terbesar di rantau ini dengan lebih 250,000 artifak yang dipamerkan, menjadikan Muzium Tahrir ini salah satu lokasi wajib bagi sesiapa yang sampai dekat Kahira ini. Walau bagaimanapun, muzium ini bakal digantikan dengan sebuah mega muzium yang sedang dibina, iaitu Muzium Besar Mesir yang telah menelan kos sebanyak 1 bilion Egyptian pound. Muzium ni adalah muzium Firaun, bukan sahaja Firaun Ramses II. Sebenarnya kalau kita nak tahu, Firaun ni dia ada banyak sangat. Dan kat dalam ni adalah peninggalan Firaun. Artifak yang dipamerkan adalah seperti pakaian masyarakat zaman Firaun, termasuk juga keranda yang dipanggil sarkofagi. Muzium ini juga ada 42 bilik pameran yang berbeza. Mumia haiwan pun ada dipamerkan kat sini tau. Saya ingatkan manusia je yang akan dimamikan. Rupanya binatang kesukaan Firaun pun. Nampak. Ini burung elang weh. Burung elang. Di tingkat pertama Muzium Tahrir ini terdapat artifak dari 2 dinasti terakhir Mesir, termasuk barang-barang dari makam Firaun Thutmose III, Thutmose keempat, Amenofis kedua, Hatshepsut dan istana Myhefri, serta banyak artifak dari lembah raja-raja, khususnya artifak dari makam Tutankhamun dan Susenes I. 2 bilik khas mengandungi sejumlah mumia keluarga diraja dan anggota keluarga pembesar kerajaan Mesir dahulu kala. Dan kalau jom Packers nak tahu, pada tahun 2011, muzium ini telah dirompak dan lebih 50 artifak penting telah dicuri. Tapi nasib baiklah separuh daripadanya berjaya ditemui semula dan sekarang ni dipamerkan di bahagian damage and restored. Seperti 2 patung Raja Tutankhamun yang diperbuat daripada kayu cedar dan ditutup dengan emas. Untungnya dekat muzium ini adalah korang boleh ambil gambar dengan hanya membayar 1 tiket khas untuk bawa masuk kamera. Jadi banyaklah kenangan kan boleh dirakamkan dekat dalam muzium ini. Kos untuk menggunakan khidmat pemandu pelancong dalam muzium ini adalah dalam RM130 hingga ke RM350. Mungkin agak tinggi bagi backpackers macam saya. Tapi kalau korang nak lebih faham tentang setiap satu artifak dan sejarah di sebaliknya, bolehlah upah pemandu pelancong dekat dalam ni, okey? Besar sebenarnya kawasan kat sini. Kalau jom packer nak datang tu, jom packers kena pastikan yang jom packers kena bersama dengan tour guide. Biasanya kalau kat sini masuk, memang nanti akan ada orang-orang yang random, dia akan offer untuk nak jadi tour guide. Tapi terpulang kepada jom packers. Kalau jom packers rasa jom packers percaya dan okey, then bolehlah proceed. Tapi kalau jom packers dah ada sendiri tour guide, lagi bagus lah.
Pameran muzium ini bermula dari awal zaman Old Kingdom of Ancient Egypt, kira-kira 2700 sebelum Masihi, sampailah zaman Greco-Roman period yang dipanggil zaman Kerajaan Baru. Kalau korang nak tengok ke semua 250,000 artifak dalam ni, saya cadangkan ambil masa 1 hari, baru rasa puas. Apa yang pasti, saya dah rasa puas berjalan-jalan dekat dalam episod kali ni. Jadi kita jumpa lagi dekat episod akan datang, okay? Bye, Jom Packers. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, teruja rasa tak sabarnya, degap-degup hatiku berdebar. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, mengembara, mengenal budaya, riang-riang hatiku gembira. Di tanah asing aku berjalan dengan senyuman, dengan harapan agar dapat ku bawa pulang bersama kenangan indah, ku simpan selamanya. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, teruja rasa tak sabarnya, degap-degup hatiku berdebar. Oh, di tanah asing aku berjalan dengan senyuman, dengan harapan agar dapat ku bawa pulang bersama kenangan indah, ku simpan selamanya. Pertama kali ku diseru untuk ke serata dunia, mengembara,